Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 25 April, saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Tuh. Berikut paparan utama malam ini. Tol percuma di Lebuh Raya Plus dan LPT sempena Aidilfitri, diskaun di lebuh raya lain. Kelonggaran beberapa SOP bakal diumumkan Rabu ini. Berita perdana kami mulakan dengan perkembangan banjir kilat di Ibu Negara. Hujan lebat berterusan kira-kira 1 jam sejak pukul 3 petang tadi menyebabkan sekali lagi Kuala Lumpur banjir. Situasi itu mengakibatkan kesesakan teruk kerana berlaku pada waktu puncak ketika orang ramai pulang dari tempat kerja. Kali terakhir banjir kilat di Ibu Negara ialah pada 7 Mac lalu. Sebanyak 11 laluan terjejas akibat dinaiki air, antaranya Jalan Pahang, Jalan Dewan Bahasa, Jalan Segambut, Jalan Parlimen dan Jalan Kinabalu. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang meninjau beberapa lokasi di Ibu Negara berkata situasi di semua jalan yang dinaiki air adalah terkawal. Pam kita telah berfungsi dengan baik dan air telah pun surut sebelumnya di jalan. Cuma di sungai air itu masih tinggi, walaupun dalam masa tiap-tiap 5 minit, 10 minit kita lihat air telah turun hampir sekaki. Dan air sungai sekarang ni, semasa saya berada di sini dalam masa 10 minit, telah pun turun sekaki dan air ini dijangka akan turun lagi. Dan smart tanah kita juga berfungsi di stage 2, semuanya telah berjalan dengan baik. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian banjir kilat pada 3.51 petang. Menurutnya, jentera dari 7 balai melibatkan 42 anggota bergegas ke lokasi yang terlibat. Keluarga Malaysia yang akan menggunakan lebuh raya utama sempena Aidilfitri menerima perkabaran gembira. Ia setelah kerajaan bersetuju memberi tol percuma di Lebuh Raya Plus Malaysia Berhad Plus dan Lebuh Raya Pantai Timur LPT pada 30 April serta 1, 7 dan 8 Mei depan. Ya, selain itu, 30 lebuh raya di seluruh negara juga akan memberikan diskaun tol antara 30 hingga 50% pada tarikh yang sama. Perkara berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan. Ya, menurutnya tawaran ini akan bermula pada pukul 12 tengah malam 30 April sehingga pukul 11.59 malam 1 Mei depan kepada semua kelas kenderaan. Pemberian tol percuma dan diskaun tol ini juga ditawarkan untuk perjalanan semula ke kediaman masing-masing bermula pukul 12.30 malam 7 Mei hingga pukul 11.59 malam 8 Mei depan. Perdana Menteri berkata secara keseluruhan tol percuma dan diskaun tol ini melibatkan 30 lebuh raya di seluruh negara dengan jumlah diskaun dinikmati oleh pengguna sebanyak 77.11 juta ringgit. Langkah ini dilakukan selepas sesi rundingan bersama 30 syarikat konsesi lebuh raya dan jumlah manfaatnya akan ditanggung bersama. Datuk Seri Ismail berkata, keputusan ini turut mengambil kira impak pandemik kepada sumber pendapatan sebahagian besar keluarga Malaysia sebelum ini dan bagi mengurangkan bebanan pengguna lebuh raya, terutamanya golongan berpendapatan rendah.
Ya, sementara itu, kawasan rehat dan rawat RNR dan hentian sebelah di Lebuhraya Plus akan dibuka 24 jam sepanjang tempoh musim perayaan Aidilfitri. Ketua Pegawai Operasi Plus, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi memaklumkan pihaknya bersedia untuk menerima lonjakan trafik sepanjang tempoh perayaan tersebut yang dijangka mencecah 2 juta kenderaan. Justru ratusan gerai makanan dan minuman, surau serta tandas awam disediakan untuk keselesaan pengguna. Plus turut menyediakan tandas tambahan dan lori tangki di kawasan rehat tersebut. Perkhidmatan pasukan rela turut digunakan bagi menguruskan trafik. Bagaimanapun, sekiranya keadaan didapati terlalu padat dan sesak, kawasan rehat tersebut mungkin terpaksa ditutup sementara dan akan dibuka semula apabila keadaan kembali terkawal. Terdapat 109 buah stesen minyak beroperasi di sepanjang Lebuhraya Plus. Kelonggaran SOP yang bakal diumumkan Rabu ini dibuat secara berhati-hati. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata cadangan kelonggaran SOP itu dibentang kepada jemaah menteri dalam mesyuarat Kabinet pada hari yang sama. Pihak KKM dapat bincang panjang lebar tentang perkara ini sebab kita tak nak tersilap langkah. Kita dah urus pandemik dengan baik dan kes makin menurun, hospital kita tidak tertekan. So we don't want to make a mistake. We want to make sure that whatever restrictions that we loosen, kelonggaran yang kita bagi kepada SOP adalah bersifat selamat dan cermat. Dan mengulas mengenai SOP kepada bakal jemaah haji, Khairi berkata pihaknya akan mengeluarkan protokol baharu susulan syarat yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Perkara itu kini sedang diperhalusi antara KKM dan tabung haji. Kementerian Pendidikan sedang memperincikan punca yang menyebabkan guru bersara lebih awal dan mencari pendekatan sesuai untuk menanganinya. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidi berkata data kementerian menunjukkan pola persaraan awal itu adalah sama antara 2017 sehingga kini. Dia ada kohort-kohort umur yang kita sedang lihat dan perincikan. Dan apabila kita selesai perincikan, insyaAllah kita akan cari apakah pendekatan yang paling sesuai dalam konteks guru yang bersara awal ini. Seperti mana saya kata tadi, data yang kami ada bermula 2017. Dia hampir sama, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi cuma data yang kita ke belakang itu yang kita agak terhad sikit. Data yang sebelum 2017. Sebab itu kita masih buat perincian lagi. Dan jika kita lihat trend ini bermula bila yang itu yang kita sedang cuba dapatkan maklumat lanjut. Namun data yang kita bincang pada hari ini pada waktu ini adalah bermula daripada 2017. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sebelum ini menganggarkan lebih 10,000 guru memilih untuk bersara awal setiap tahun sejak kebelakangan ini. Jenazah bekas Ketua Setiausaha Negara Allahyarham Tan Sri Dr. Ali Hamzah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Presin 20 Putrajaya pada pukul 2.30 petang tadi. Lebih 200 ahli keluarga dan rakan-rakan Allahyarham hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah beliau. Terdahulu, penerbangan yang membawa jenazah Allahyarham dari Island tiba di KLIA pada pukul 6.30 pagi. Jenazah Allahyarham kemudiannya dibawa pulang ke rumahnya di Presin 10 pada pukul 8.26 pagi sebelum dibawa ke Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk majlis penghormatan terakhir dan solat jenazah. Lebih 500 jemaah menyertai solat jenazah yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Nur Azamir Alias. Antara golongan kenamaan yang turut serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Allahyarham Tan Sri Dr. Ali meninggalkan isteri Puan Sri Rohani Abdullah dan 4 orang anak. Tan Sri Dr. Ali berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Negara ke-13 selama 6 tahun sejak 2012.
takziah diucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarham dan semoga rohnya dicucuri rahmat serta ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman. Pada sebelah pagi, Perdana Menteri turut memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Beliau tiba pada pukul 9.40 pagi dan disambut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri meninggalkan kediaman tersebut kira-kira setengah jam kemudian. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Zuki menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai kehilangan besar buat negara. Seorang yang bekerja kuat, bekerja dari hati dan dari hati dia sendiri, dan saya dapat rasakan sebab saya pernah pengalaman berkhidmat direct dengan Tan Sri dalam beberapa agensi, dan saya rasakan memang kita kehilangan besar lah, kehilangan yang sangat besar di atas pemergian Allahyarham. Lembaga Tabung Haji TH telah mengeluarkan surat tawaran tunai haji kepada 14,306 bakal jemaah mulai hari ini. Ya, Pengarah Eksekutif Haji TH Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata, bakal jemaah haji diminta untuk menjawab tawaran tersebut segera dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh surat dikeluarkan. Bakal jemaah boleh melayari www.tijari.com.my dan memuat naik aplikasi Tijari bagi menyemak dan menjawab tawaran. Selain itu, para bakal haji terpilih perlu mendapatkan buku rekod rawatan di mana-mana cawangan TH berhampiran bagi membolehkan pemeriksaan kesihatan dilakukan. Beliau turut memaklumkan semua bakal haji diwajibkan lulus pemeriksaan kesihatan bagi memperolehi visa haji sebagaimana yang ditetapkan Arab Saudi. Bakal haji juga digalakkan mengambil suntikan imunisasi pilihan iaitu influenza dan pneumokokal sebelum berlepas untuk membina daya pertahanan badan semasa di Tanah Suci sebagaimana yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah selesai pemeriksaan kesihatan, mereka diminta untuk menghantar jawapan surat tawaran haji, buku rekod rawatan dan pasport antarabangsa ke mana-mana pejabat cawangan TH berhampiran. Ya, seramai 61 tahanan etnik Rohingya yang lolos dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap dekat Bandar Baharu pada 20 April lepas masih lagi belum ditemukan setakat pukul 3 petang tadi. Ya, Ketua Polis Kedah Wan Hassan Wan Ahmad berkata mereka terdiri daripada 51 lelaki dewasa, 6 wanita dewasa, 3 kanak-kanak perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki. Jumlah tahanan yang berada di depo pula adalah 8 orang iaitu 7 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Proses dokumentasi sedang dijalankan sebelum memindahkan mereka ke depo lain. Secara keseluruhan, seramai 467 tahanan berjaya ditahan semula iaitu 243 lelaki, 91 wanita, 68 kanak-kanak lelaki dan 65 kanak-kanak perempuan. Operasi mengesan baki tahanan lain masih berjalan. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Petronas Dagang Berhad PDB sedang berbincang dengan Kementerian Keuangan berhubung mekanisme baru subsidi bahan api. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Azrul Osman Norani berkata masih ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi bagi memastikan negara mempunyai modal yang mampan.
If you look at Thailand today, we're looking at RON95 equivalent of about 5 ringgit, whereas Singapore is close to 10 ringgit. So definitely there will be a deepening concern with regards to the ballooning subsidy budget that the government would have to shoulder. Awal bulan lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi bahan api agar lebih bersasar dengan memberi tumpuan kepada golongan rentan. Kumpulan Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 15% bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2021. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Umar, pembayaran dividen berjumlah 429.5 juta ringgit kepada lebih 827 individu dan anggota koperasi akan dikreditkan bermula hari ini. 13%, 14% tahun lepas. Tahun lepas 13%. Tahun sebelum pada itu 14%, turun 13% sikit. Tahun ini naik 15%. Walaupun kita sudah maklum dalam keadaan ekonomi negara kita, perniagaan negara kita juga dilanda COVID-19. Dan juga dalam usaha Bank Rakyat memberikan berbagai-bagai juga bantuan dalam membantu. Bank Rakyat masih lagi mengekalkan prestasi kadar dividen RM2 bagi tempoh 23 tahun. Sementara itu, Bank Rakyat menyumbang sebanyak 2% daripada keuntungan sebelum cukai dan zakat berjumlah 32.3 juta ringgit disumbang kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi dan 1% bersamaan 16.15 juta ringgit kepada kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. Dan jumlah sumbangan bagi tahun 2021 adalah sebanyak 48.45 juta ringgit. Dajjal ialah satu nama pada salah satu daripada tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat yang besar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu merasakan waktu itu begitu pantas. Dapat seperti Allah nyatakan kami akan keluarkan sejenis binatang yang melata yang akan mengatakan bahawa semuanya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watika pelantikan 19 ketua perwakilan asing ke Malaysia. Istiadat penyerahan watika pelantikan dan majlis mengadap berlangsung di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Hadir bersama Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Antara ketua perwakilan asing tersebut, Joanna Veneranda Amaral dari Timor Leste, Takahashi Katsuhiko Jepun, Saad Mandi Algeria, Ricardo Estanislao Marote Canales Peru dan Riyad Dridi Tunisia. Joanna merupakan bekas penasihat Kementerian Pendidikan, Unit Pemantauan dan Penilaian Sektor Sosial. Manakala Takahashi pula pernah menjalankan tugas sebagai wakil tetap Jepun ke PBB. Ya, ketika seluruh masyarakat teruja meraihkan Syawal yang bakal tiba, tidak lama lagi mungkin ada yang terlupa peranan pekerja pembersihan yang bertugas menguruskan sisa pepejal. Ya, bergelumang dengan bau busuk dan kekotoran setiap hari menjadi antara cabaran yang perlu diharungi oleh mereka. Wartawan Hairul Afandi menyelami keringat golongan itu demi keselesaan orang ramai. Seawal 5.30 pagi lagi, pekerja pembersihan akan memulakan rutin di kawasan premis perniagaan dan perumahan. Malah faktor cuaca yang tidak menentu turut menjadi antara cabaran terbesar. Menurut Roslan Yazid, ada ketikanya mereka berdepan ancaman haiwan liar. Kadang-kadang time jadi kutipan tu, kadang-kadang kita buka dalam tong tu ada jumpa macam haiwan-haiwan liar macam ular ataupun kalajengking. Kadang-kadang ada jumpa macam
benda-benda yang bahaya lah. Kadang-kadang dalam tong tu kita pun tak perasan. Kadang-kadang lorong tu kadang-kadang cuaca agak pagi-pagi tu gelap kan. Kadang-kadang itulah kadang bahaya. Kita kena, orang kata, kita kena berhati-hatilah. Jelas Roslan, cabaran seperti itu tidak sedikit pun meruntuhkan semangat mereka mencari rezeki apatah lagi bulan Ramadan. Ini termasuklah terpaksa berbuka puasa di dalam lori akibat kesesakan jalan raya ketika pulang dari kerja. Berbuka tengok keadaan lah bang. Kadang-kadang buka, kadang-kadang kalau cepat kawasan tu habis, boleh sampai ke rumah lah. Kadang-kadang ada yang lewat habis. Kadang-kadang dengan jam ke apa, bagai dengan cuaca ataupun tengok keadaan yang semasa lah. Tapi kadang-kadang ada buka dalam lori juga lah. Kadang-kadang lori ada kat problem. Dalam pada itu, S. Sorian Rao berkata kapasiti sisa pembuangan sampah pada bulan Ramadan agak berkurangan di kedai makan berbanding perumahan yang menunjukkan peningkatan berikutan sisa makanan berlebihan. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu selesaikan kerja-kerja memungut sampah di kawasan premis perniagaan sebelum orang awam memulakan kerja. Kita yang penting tu kita kena buat kedai-kedai yang tu kan. Yang itu penting sebab orang yang mau datang ke pejabat mau parking lori, parking kereta, ambil sesat lah kita nak masuk. Sebelum tu kita pergi clear semua. Lepas tu baru kita pergi ke taman. Pemandu lori Ramesh Kumar turut berkongsi walaupun letih ketika bertugas, beliau tetap menghormati rakan-rakan beragama Islam yang sedang berpuasa. Bila kawan-kawan kita yang bekerja dengan kita dia berpuasa, kita pun memberi sokongan lah. Jadi kita tidak menunjukkan bahawa kita makan depan dia. Kalau kita terasa nak makan pun kita ke tepi. Kita cuba menjauhi daripada dia. Kita menjalankan tugasan kita lah. Sebab kita tak nak bagi dia nampak kita makan. Pengorbanan dan jasa mereka dalam menjalankan tugas perlulah kita hargai demi memastikan kebersihan kita sentiasa dijaga. Umpama kukuh apa kepada kukuh, nyor juga yang binasa. Bermaksud mudah bagi seorang menyuruh melakukan sesuatu tetapi yang melakukannya juga menemui kesukaran. Hairul Afandi, Berita RTM. Faktor cuaca yang tidak menentu dan juga kekurangan pesanan disebabkan Bazar Ramadan yang kembali beroperasi itu antara cabaran yang dihadapi oleh penghantar makanan. Ya, namun tugas sebagai food rider tetap digalas sebaik mungkin bagi memastikan pelanggan dapat berbuka pada waktunya. Dan laporan istimewa penghantar makanan Ramadan bersama wartawan Siti Nurul Husna Bohan. Tu, so nak tak nak jalan je lah. Menjadi penghantar makanan sejak 2 tahun lalu, Muhammad Danish Al-Fatah melihat cabaran yang dihadapi tidak mematahkan semangat mereka. Jadi rider memang semua kena tabah lah. Kena jiwa kena gentar lah, kata. Macam bulan Ramadan ni dia macam slow sikit. Kalau macam dulu, kalau start pagi tu dalam pukul 3 tu dah boleh balik. Sebelum pukul 5 dah boleh balik kan. Macam sekarang bulan puasa ni dia lambat sikit lah. Dalam pukul 8, pukul 9 macam tu baru boleh balik. Bagi Muhammad Nasir Nasri, seorang pelajar yang sudah lebih 2 tahun menjadi penghantar makanan secara sambilan, pendapatan lumayan, sikap pelanggan yang prihatin dan waktu kerja fleksibel serta tidak terikat menjadi pendorong menguatkan semangat food rider. Okey, sebab kita boleh on off kan. Nak balik, nak buat, nak balik lah. Kita bos.
tiada kejayaan yang datang secara bergolek. Semuanya perlu dengan usaha dan juga kerja kuat oleh pihak penghantar makanan ini. Dan usaha serta keringat mereka ini tidak perlu dipandang sepi oleh semua pihak kerana mereka inilah yang memudahkan pelanggan untuk mereka terutamanya berbuka puasa, moreh dan sebagainya. Semuanya terletak pada diri, mampu atau tidak terletak pada hati. Saya Siti Nur Husna Bukhari untuk Berita RTM. Ya, debaran Sukan Si Hanoi yang akan berlangsung Mei ini semakin terasa. Kita terus ke edisi Sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Kontijen negara ke Sukan Si dapat tonik baharu. Chia Liek Hao kebanggaan Malaysia. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita gembira buat atlet negara yang akan ke Sukan Si Hanoi pada bulan Mei depan. Jika berjaya meraih pingat emas, mereka bakal menerima insentif khas sebagai penghargaan mengharumkan nama negara di Tamasya Sukan Dwi tahun itu. Ganjaran tersebut dijanjikan sendiri Ketua Kontijen Malaysia Datuk Nur Azmi Ahmad yang akan memberikannya kepada atlet sebaik sahaja mereka memenangi acara di sana. Menurut Datuk Nur Azmi Ahmad, insentif ini dilihat mampu menjadi pembakar semangat buat atlet negara menampilkan keupayaan sebenar mereka sekaligus mencapai misi membawa pulang 31 pingat emas. Yang tu nanti siapa dapat first pingat emas, dia tahulah berapa insentif. Saya akan bagi pada atlet lah. Itu daripada hak saya ni. Saya nak atlet menolong saya mendapatkan pingat. Saya juga terpaksalah menyediakan sedikit peruntukan kepada atlet supaya kejayaan itu dapat berkongsi bersama. Dia bekerja, saya memberi sesuatu kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan akhir kontijen Malaysia ke Tamasya Sukan Si Hanoi di Bukit Jalil. Sebelum ini, pemenang pingat emas di Sukan Si akan menerima habuan berjumlah RM20,000 di bawah skim hadiah kemenangan sukan. Seramai 589 atlet terdiri daripada 364 lelaki dan 225 wanita bakal menggalas cabaran Malaysia di Tamasya yang akan berlangsung dari 12 hingga 23 Mei itu nanti. Pada edisi 2019 di Manila, Malaysia berjaya membawa pulang 56 pingat emas, 57 pingat perak dan 71 pingat gangsa. Ini satu lagi khabar gembira buat arena sukan tanah air. Jagoh badminton para negara Chia Liek Hao sekali lagi berjaya merangkul gelaran dunia selepas menjuarai kejohanan para antarabangsa 2022 di Brazil pada awal pagi tadi. Lebih menarik, ini merupakan kejuaraan dunia kali ke-8 berturut-turut buat Liek Hao. Liek Hao memenangi acara persoalan lelaki kategori SU5 bagi kecatatan anggota bahagian atas dengan mengalahkan pemain Perancis Marie Luquet 21-17, 21-17 pada aksi final. Beraksi di arena kompetitif buat kali pertama sejak memenangi pingat emas Paralimpik September lepas, Liek Hao mencatat kemenangan ke-6 berturut-turut ke atas lawannya yang menghuni ranking ke-7 dunia. Pemain nombor 2 dunia itu mula mempamer prestasi yang konsisten sejak menjuarai kejohanan para badminton 2019 di Denmark. Dia yang mendapat bimbingan legenda negara Datuk Rashid Siddiq turut berjaya mengkalkan rekod kemenangan dalam 41 perlawanan berturut-turut. Dalam satu hantaran di media sosial, Liek Hao menzahirkan penghargaannya kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus memberi sokongan padu kepadanya sambil berharap pencapaian ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Beralih pula ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Benjamin Mora menjadikan faktor pengalaman dan keletihan sebagai punca pasukannya tunduk 0-5 kepada Kawasaki Frontale dalam aksi keempat kumpulan air Liga Juara-Juara Asia ACL semalam. Ia kekalahan pertama juara Liga Super 8 kali itu dalam kempen ini selepas mencatat 2 kemenangan dan 1 seri.
Pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim itu, JDT yang berjaya mengikat Kawasaki tanpa jaringan 3 hari lalu terpaksa akur dengan kebangkitan kelab nombor 1 Asia tersebut. Gawang mereka dibolosi 3 gol pada babak pertama sebelum dihukum dengan 2 lagi gol pada baki 10 minit terakhir. Meskipun tewas, Mora tetap menghargai semangat juang anak-anak buahnya yang diakui tidak memiliki pengalaman beraksi dalam kempen ACL serta Liga. Keputusannya merehatkan beberapa tonggak utama pada perlawanan tersebut juga adalah bagi memastikan mereka tidak mengalami kecederaan dan kelesuan selepas mengharungi 4 perlawanan dalam tempoh 12 hari. We received a conceded an early goal, a very good goal and a free kick, and then from there we couldn't find the possibilities. Individual players, for me, did what they could. We need to remember these players. Some of the players that play today, a lot of them, don't have a lot of game time in this competition and don't have a lot of game time in the league. JDT kini jatuh ke tangga kedua dengan 7 mata, 1 mata di belakang Kawasaki. Mereka akan bertemu Guangzhou FC pada Rabu ini. Aksi Liga Super pemain veteran Amri Yahya membuktikan dirinya masih berbisa apabila meledak hat-trick ketika membantu Sabah FC menundukkan Kedah Darul Aman KDAFC 4-0 di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Turun beraksi di laman sendiri, anak buah Dato' Ong Kin Swee berhasil meletakkan Sabah di depan menerusi jaringan pembukaan oleh Amri pada minit ke-51 perlawanan. Kedah terus dirundung malang apabila percubaan menjadikan gol menemui jalan buntu sekaligus memberikan kelebihan kepada The Rhinos apabila satu lagi jaringan terhasil menerusi sepakan percuma Pak Tesu selang 5 minit kemudian. Gol ketiga dan keempat daripada Amri masing-masing hadir pada minit ke-61 dan ke-72 memastikan Sabah dalam kedudukan selesa bagi memenangi perlawanan. Di Negeri Sembilan FC turut melakar kemenangan di halaman sendiri apabila menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Negeri Sembilan membuka jaringan menerusi Helot Gulon pada minit ke-47 sebelum pihak lawan menyamakan kedudukan hasil jaringan sendiri Helot pada minit ke-74. Pemain yang berasal dari Perancis itu bagaimanapun menebus kesilapannya dengan ledakan gol 2 minit selepas itu sekaligus memastikan kemenangan milik pasukan Hobing Jang Hobing. Edisi Sukan 25 April melabuhkan tirainya untuk waktu ini. Untuk itu kembali semula bersama Ivan dan Fahatul. Masih bersama berita perdana. Orang ramai yang bakal melancong bersempena cuti panjang Aidilfitri dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ini bagi memastikan keselamatan setiap individu terjamin sepanjang tempoh percutian. Bagi mereka pelancong-pelancong tempatan ataupun mereka yang meraihkan Hari Raya setelah 2 tahun kita tidak meraihkannya secara besar-besaran dengan keluarga, perlu juga jaga keselamatan dan juga patuhi SOP yang dikenakan oleh kerajaan, terutama oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan pada masa yang sama meraihkannya dengan penuh kesyukuran dan juga berterima kasih kepada kerajaan sebab memberi peluang untuk kita berhari raya setelah 2 tahun tidak bersama keluarga yang besar.
Tambah beliau, program yang dianjurkan MOTAC turut mendapat sambutan menggalakkan daripada pelancong antarabangsa susulan pembukaan semula sempadan negara 1 April lalu. Beliau berkata demikian selepas menyantuni warga Jabatan Penyiaran Malaysia di Wisma Berita Angkasa Puri. Seorang wanita hampir digilis kereta api. Kejadian berkenaan berlaku di Argentina. Kita saksikan segmen hashtag. Seorang wanita terselamat daripada digilis kereta api apabila tiba-tiba pengsan dan terjatuh ke landasan akibat pening. Wanita yang dikenali sebagai Candela itu dikejarkan ke hospital dan disahkan hanya mengalami kecederaan ringan. Candela menyifatkan dia dilahirkan semula selepas kejadian itu. Seorang gadis berhijab berusia 15 tahun menjadi tular di India setelah video rapnya mendapat perhatian netizen. Menariknya, lagu-lagu gadis dikenali sebagai Sania Misteri itu adalah berkisar kepada kekecewaan terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sistem pemerintahan. Sania kini mempunyai 10,000 pengikut di saluran YouTube. Seorang lelaki Pakistan digelar Tarzan of Karachi kerana tinggal 8 tahun di atas sebatang pokok di bandaraya itu. Farman Ali, 28 tahun, seorang gelandangan, memutuskan untuk membina rumah sendiri di atas sebatang pokok di kawasan awam supaya tidak diganggu atau dihalau oleh sesiapa. Farman menyara hidup dengan mengambil upah mencuci kereta, membersihkan kawasan rumah penduduk dan sebagainya. Berita perdana 25 April berakhir di sini. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar, petugas bahagian berita ehwal semasa RTM, termasuk kami di seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif menyusul selepas ini. Terus setia bersama RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.